Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan satu lagi kemahiran proses sains yang dikenali sebagai menginference. Bagi memudahkan perbincangan kita, menginference ini saya akan sebut sebagai inference. Dan kita akan mulakan dengan mengenali ciri-ciri ataupun sifat-sifat kemahiran menginference ini. Yang pertama, menginference merupakan satu kesimpulan awal yang munasabah. Munasabah ini kalau saya nak fahamkan anda, sesuatu alasan yang masuk akal di dalam konteks logik. Dan alasan itu mungkin juga benar, mungkin juga tidak. Dan perlu disiasat sama ada alasan itu sesuai atau tidak. Jika alasan itu tidak sesuai, maka kita boleh menolak alasan tersebut. Dan sifat yang ketiga ialah inference ini adalah berdasarkan dengan peristiwa ataupun pemerhatian yang sedang kita lakukan. Jadi, mari kita lihat contoh-contoh yang boleh kita fahami tentang ciri-ciri menginference. Yang pertama, slide ini memaparkan pakaian yang sedang dijemur. Jadi, daripada pakaian dijemur ini, kita boleh lihat ataupun kita boleh nyatakan pemerhatian pakaian basah menjadi kering selepas dijemur 2 jam. Ini adalah contoh kepada pemerhatian daripada gambar ini. Oleh itu, saya mungkin boleh menginference pakaian menjadi kering kerana, di mana perkataan kerana ini adalah sesuai digunakan bagi penegasan kepada sifat alasan itu. Dalam banyak keadaan kita akan gunakan kerana bagi menerangkan ataupun menyatakan alasan yang kita hendak beri. Jadi mungkin yang pertama, pakaian menjadi kering kerana panas matahari. Di dalam memberi inference, tidak semestinya satu alasan saja sesuai untuk satu pemerhatian. Kita boleh menyatakan 2 ataupun 3 ataupun beberapa inference dalam satu pemerhatian. Jadi, tidak semestinya pakaian menjadi kering kerana panas matahari sahaja. Mungkin boleh juga pakaian menjadi kering kerana ditiup angin. Jadi, terdapat 2 alasan yang boleh menyokong kepada pemerhatian yang sedang kita lakukan. Jom kita lihat kepada slide yang kedua. Contoh yang kedua ini menunjukkan Bandar Melaka sedang dilanda banjir. Jadi, kita boleh menyatakan beberapa inference yang boleh menyokong kepada keadaan banjir ini. Yang pertama, kita nyatakan struktur ayat secara jelas. Melaka, banjir kerana, seperti yang saya sebutkan tadi, kerana ini menegaskan kepada alasan. Bandar Melaka banjir kerana hujan lebat, ataupun Bandar Melaka banjir kerana longkang tersumbat. Jadi, ya murid-murid, 2 alasan yang saya nyatakan ini semuanya berkaitan dengan keadaan banjir yang sedang berlaku. Jadi, 2 alasan ini adalah alasan yang sesuai dan munasabah bagi menyokong pemerhatian. Contoh yang ketiga pula, boleh kalau kita lihat kawasan tanah tinggi yang mengalami tanah runtuh. Jadi, pemerhatian berlaku tanah runtuh di Cameron Highlands. Jadi, inference yang boleh kita nyatakan ialah tanah runtuh terjadi kerana, yang pertama, mungkin kerana hujan lebat. Jadi, tanah runtuh terjadi kerana hujan lebat, ataupun tanah runtuh terjadi kerana hakisan tanah, dan mungkin juga tanah runtuh terjadi kerana penebangan hutan. Ketiga-tiga alasan ini merujuk kepada keadaan tanah yang akan menjadi lemah apabila terdedah. Jadi mudah kepada tanah tersebut menjadi tanah runtuh.
Jadi alasan-alasan ini boleh dianggap sebagai alasan-alasan yang munasabah ataupun alasan yang masuk akal untuk menyokong kepada pemerhatian yang sedang berlaku. Jadi murid-murid, bagi mengakhiri pelajaran kita bagi kemahiran menginference ini, kita akan simpulkan bahawa inference ialah memberi alasan yang munasabah berdasarkan pemerhatian ataupun peristiwa yang sedang berlaku. Alasan itu mungkin jadi betul ataupun salah. Dan betul atau salah ini perlulah melalui proses kajian ataupun pengumpulan data supaya kita boleh sahkan alasan ini sesuai ataupun tidak. Jika alasan itu tidak sesuai, kita boleh anggap sebagai alasan itu salah. Dan kita juga boleh memberikan beberapa alasan bagi menyokong keadaan pemerhatian tersebut. Itu saja hasil daripada perbincangan tajuk kita hari ini, supaya saya berharapkan awak dapat jelas dan faham tentang ciri-ciri dan kriteria-kriteria dalam kemahiran menginference ini. Itu saja. Sekian. Terima kasih.